Assalamualaikum dan selamat datang semua. Hai, apa khabar semua? Nama saya Nani, hos anda untuk Medik Keluarga Live yang dibawakan khas bersama Anlin. Okey, apa agaknya yang kita nak bincangkan kali ini? Pastinya tentang kesihatan, tapi kali ini lebih istimewa sebab berkaitan dengan penjagaan tulang dengan kupasan tajuk Sayang Tulang Anda dan Keluarga Lindungi Masa Depan. Okey, tajuk ni kita pilih sebenarnya sesuai bersempena dengan bulan Oktober ni. Sebab tahukah anda bulan Oktober ni sebenarnya bulan sambutan Hari Osteoporosis Sedunia. Kenapa kita nak sambut? Sebab bertujuan memberi kesedaran mengenai kesihatan tulang dan osteoporosis, iaitu penyakit yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan risiko keretakan tulang. Bahaya tu. Okey, jadi bagi yang baru saja join live kita ni, selamat datang diucapkan dan jangan lupa share dan like video ni. Video live ni agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu berkaitan dengan penjagaan tulang dan tambah lagi top up ilmu lagi mengenai osteoporosis. Penting tau. Okey. Jadi tahukah anda bila kita bercakap mengenai osteoporosis, ada beberapa info yang kita mungkin tak pernah tahu pun sebelum ni. Apa kata kita saksikan dulu video-video yang telah disediakan untuk tontonan anda semua. Silakan. Okey, itu dia. Nampak tak betapa pentingnya kita perlu menjaga kesihatan tulang kita. Kalau nak sihat dan kuat di usia emas, kita perlu bertindak sekarang, perlu bermula sekarang. Okey? Alright, sebelum saya nak kenalkan panel untuk mengupas tajuk kita yang berkaitan dengan osteoporosis dan nutrisi dengan lebih mendalam lagi, suka saya nak ingatkan kepada anda semua untuk share. Dah share tu, like video live ni dan jangan lupa tag 3 orang rakan Facebook anda di ruangan komen ini. So agak-agak rasanya macam dah tengok VT tadi rasanya adik saya perlu tahu ni, adik saya yang umur 30-an ni, kakak saya perlu tahu. Okey, tag mereka di ruangan komen, ajak mereka untuk sama-sama menonton live kita pada hari ini. Kenapa nak kena tengok? Bukan saja dapat ilmu, malah jeng 20 yang terawal berbuat demikian akan layak menerima set towel istimewa Anlin dan on the go cup yang sangat menarik. Nampak tu, comel kan, macam-macam warna. Jadi jangan tunggu lagi, cepat-cepat tag 3 orang rakan-rakan Facebook anda di ruangan komen ini. Dan suka nak saya ingatkan, anda yang belum lagi follow, belum lagi like social media keluarga, apa anda tunggu lagi? Like kami di Instagram atau Facebook. Buat sekarang dan jangan lupa subscribe kami di Facebook dan jangan lupa on notification supaya anda tak terlepas lah live-live menarik macam ni, video-video yang kami sajikan di keluarga. Okey, banyak sangat info yang bermanfaat insya-Allah. Contohnya macam video seterusnya penting untuk anda yang sudah pun berusia 30-an. Macam saya, sama-sama kita saksikan.
Okey, nampak tu daripada video tu kita tahu hampir 1 daripada 4 rakyat Malaysia berisiko mengalami osteoporosis. Seram tak? Maksudnya kalau ada dalam satu bilik tu ada 4 orang, 1 daripada 4 tu berisiko untuk mengalami osteoporosis. Nervous. Jadi dianggarkan osteoporosis mempengaruhi 200 juta orang di seluruh dunia. Ramai, okey, dengan unjuran lebih daripada 50% daripada semua keretakan tulang yang berkaitan dengan osteoporosis berlaku di Asia. Menjelang tahun 2050. Tak lama je lagi tu you all. Okay, jadi bersempena Hari Osteoporosis Sedunia, elok sangatlah kita sama-sama faham sebenarnya tentang penjagaan tulang. Okay, dan Nani hari ini tidak berkeseorangan. Saya ditemani oleh 2 orang tetamu untuk bercakap dengan lebih terperinci lagi mengenai penjagaan tulang yang berfungsi sama dengan otot dan sendi untuk menyokong kekuatan, fleksibiliti dan mobiliti agar kita boleh terus menjalankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Okey, jadi sukalah saya nak memperkenalkan kita punya tetamu pada hari ini iaitu Puan Megawati Suzari. Beliau merupakan pengarah pembangunan produk baharu, saintifik dan hal ehwal pematuhan di Fonterra Brands Malaysia iaitu syarikat pengeluar jenama susu nombor 1 iaitu Enlin di Malaysia. Assalamualaikum Puan Mega, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Saya baik. Okey Puan Mega, kita juga ditemani oleh seorang pakar iaitu Dr. Farid Fikri bin Shukri, merupakan seorang doktor pakar ortopedik, general traumatology dan kecederaan sukan dari Hospital Salam Shah Alam. Assalamualaikum Doktor, hai, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Nani. Okey Doktor, terima kasih kepada Doktor dan Puan Mega kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita hari ini untuk share info, share ilmu dengan medik keluarga. Okey, jadi penonton di luar sana tentu tak sabar sebenarnya nak tahu perkongsian daripada panel jemputan kita mengupas topik sayang tulang anda dan keluarga, lindungi masa depan. Okey, tapi sebelum tu suka saya nak ingatkan sekali lagi untuk share dan like video live kita ni dan jangan lupa tag 3 orang rakan Facebook anda di ruang komen, ajak mereka untuk sama-sama tonton live kita hari ini. Sebab apa? 20 yang terawal akan layak menerima set towel Enlin. Itu dia. Dan on the go cup yang sangat menarik dan comel. Saya nak chop lah yang colour purple tu sesuai dengan baju saya. Okay, so jangan tunggu lagi. Cepat-cepat tag 3 orang kawan-kawan anda sekarang. Okay, dah. Settle dah saya berceloteh panjang. Apa kata kita straight into the discussion? Apa kata kita tanya Puan Mega? Okay, Puan Mega, sebenarnya sejauh mana rakyat Malaysia ni sebenarnya tahu dan ambil berat tentang penjagaan kesihatan mereka, Puan Mega? Okey. Assalamualaikum Nani dan juga semua penonton. Saya harap semua penonton dan juga Nani dalam keadaan sihat-sihat sentiasa ya. Bertemu lagi kita dalam sesi Enlin tentang penjagaan kesihatan tulang. Jadi menjawab soalan Nani tadi, sebenarnya kami di Enlin ada membuat kajian baru-baru ini ya. Membuat dengan bersama lebih daripada 300 orang yang berusia lebih daripada 40 tahun. Jadi daripada tinjauan yang kami buat secara blind survey itu, kami mendapati sebenarnya lebih kurang 90% daripada responden amat bimbang tentang kesihatan tulang mereka apabila mereka meningkat usia ya. Dan mereka mengatakan juga 3 punca utama kenapa mereka agak bimbang, sebabnya satu, mereka ni kurang bersenam. Keduanya, kurang pendedahan kepada cahaya matahari. Yalah, asyik bekerja je kan. Kemudian bila tak ada cahaya matahari, tak adalah vitamin D untuk menolong dalam penyerapan kalsium. Kemudian mereka juga mengatakan mereka ni kurang ataupun selalu mengelak daripada mengambil produk-produk tenusa
susu, iaitu salah satu sumber yang baik untuk kalsium dan juga protein ya. Jadi bila kekurangan macam ini, kita pun tanya lagi dengan lebih lanjut. Walaupun sebenarnya mereka ada kesedaran, tetapi 42% pula mengatakan pada masa ini tumpuan mereka sebenarnya lebih kepada risau dapat jangkitan COVID ya daripada melihat kepada kesihatan tulang. Jadi daripada situ kesimpulannya lah ya yang saya boleh cakapkan pada masa ini, kesedaran tu sebenarnya ada tetapi masih kurang, dan juga ramai yang tidak memberi perhatian yang sepatutnya kepada kesihatan tulang ni, dan tambah-tambahan lagi lah dalam musim COVID ni kan, musim pandemik ni. Jadi sebenarnya berkesempatan dalam bulan Oktober ni saya rasa sangat penting lah untuk kita meneruskan kesedaran tentang penjagaan kesihatan tulang. Okey, nampaknya memang orang betul lah macam Puan cakapkan, orang risau tapi mungkin mereka mungkin mereka tak faham lagi mengapa sebenarnya sangat penting untuk kekalkan tulang serta otot yang sendi dan kuat tu sebenarnya Puan Mega. Okey. Baik Nani, sebelum tu kan mungkin kita boleh buat a bit of reflection ya, refleksi kepada diri kita. Bila kita bangun pagi tu, apa yang kita buat? Kita nak pergi bilik air, gosok gigi kan, kemudian nak bersolat, kalau orang Islam lah. Kemudian kita start siap breakfast untuk anak-anak, nak start pergi kerja kan. Jadi sebenarnya semua tu adalah memerlukan pergerakan. Kalau macam orang Islam lagi, bila kita nak solat kan, memerlukan pergerakan yang kuat, tambahlah nak rukuk, nak sujud. Kalau tak ada penjagaan tulang yang baik tu, nak bangun daripada sujud tu dah sakit lutut dan sebagainya kan. Betul. Jadi sebenarnya tulang ni berfungsi bersama dengan otot dan sendi untuk menyokong pergerakan dan memberi kekuatan dan juga kelenturan kepada sendi-sendi ni ya. Jadi itu sebenarnya amat perlu untuk kita menjaga kesihatan tulang supaya dapat menyokong segala aktiviti yang hendak kita lakukan setiap hari, daripada sekecil-kecil sampailah sebesar nak pergi kerja mencari nafkah. Kita memerlukan pergerakan dan juga memerlukan sokongan pergerakan yang baik daripada tulang yang kuat, otot yang sihat dan juga sendi yang sihat ya. Dan kenapa juga penjagaan ni penting? Sebabnya menurut kajian daripada Sains Kesihatan Tulang, apabila seseorang tu dah kepada umur 30 tahun dan juga tadi Nani kata Nani pun dah start umur dalam lingkungan 3 series kan, 3 series. Pertengahan series ya. dah. Jadi kita sebenarnya jisim tulang kita sudah mula menunjukkan sedikit penurunan ya. Kemudian semakin kita berusia, kita mungkin akan kehilangan sehingga 20% daripada ketumpatan tulang-tulang kita ni. Dan kemudian bila kita mencecah dalam melebihi usia 40 tahun, tulang rawan sendi kita mungkin mengalami kemerosotan yang agak ketara. Jadi kalau macam kita tak menjaga kesihatan, memang kita akan mula merasalah kesan-kesannya ya. Dan semakin usia tu meningkat, kita juga boleh kehilangan sehingga 25% kekuatan otot. Dan ini akan menjadikan kita lemah dan agak sukarlah dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang kita suka. Macam saya dah masuk 5 series tapi masih lagi masih nampak sebaya macam saya. Okey. Jadi masih banyak lagi aktiviti-aktiviti yang saya nak buat kan. Lagipun dengan anak-anak lagi. Jadi kita memang penting sangatlah untuk menjaga kesihatan tulang. Jadi semua ni bila kita faham tentang kita punya tulang, kesihatan tulang, kita perlu melakukan intervensi lah. Pengambilan makanan yang sihat, yang mengandungi nutrisi penting untuk menyokong kita punya penjagaan kesihatan tulang. Ya, Okey Puan Mega. Tertarik saya dengan Puan Mega explain tadi mengenai jisim, ketupatan. Apa kata kita tanya kepada doktor. So Dr. Farid Fikri, mungkin kita pun nak tanyakan pada doktor, apakah terjadi kalau macam Puan Mega sebut tadi, jisim dan ketumpatan tulang kita ni berkurangan dengan usia. Jadi jika seseorang tu faham kepentingan penjagaan tulang tapi tak mengamalkan gaya hidup yang macam Puan Mega sebut tadi, pemakanan sihat, so macam mana kesan dia akan berlaku kemerosotan tulang tu jika benda ni berlaku secara berterusan, doktor?
Okey, terima kasih Nani. Okey. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anlin dan juga keluarga kerana sudi input saya sekali lagi untuk berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman mengenai osteoporosis. So pertama sekali kita perlu tahulah sebenarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya kemerosotan tulang, dan sebahagian besar daripadanya adalah berkaitan dengan gaya hidup. Oleh itu bagi mereka yang berusaha untuk menjaga kesihatan tulang atau mereka yang ingin menjaga tulang dengan lebih baik, secara tidak langsung mereka ini akan dapat membantu melambatkan berlakunya proses kemerosotan atau kelemahan pada tulang. Walau bagaimanapun, walaupun mereka cuba untuk menjaga tulang, terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dikawal, seperti faktor sejarah keluarga. Dan salah satu faktor lain adalah disebabkan usia yang semakin meningkat. Ini akan menyebabkan terjadinya penyakit yang saya sebutkan tadi, iaitu penyakit kerapuhan tulang, iaitu osteoporosis. So apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah apabila tulang ini menjadi lemah, di mana jisim dan ketepatan tulang berkurangan, dan akhirnya menyebabkan tulang menjadi rapuh dan seterusnya menyebabkan kepatahan ataupun keretakan. Osteoporosis ni sebenarnya adalah penyakit yang senyap, dan sering didiagnos apabila berlaku kepatahan disebabkan oleh jatuh. Dan ini akan sering terjadi kepatahan ini di bahagian, contohnya di bahagian pinggul, di bahagian tulang belakang, di bahagian pegangan tangan dan juga di bahagian punggung. Di Malaysia saja tadi baru ada video kan mengatakan bahawa 1 daripada 4 orang dewasa berisiko untuk mengalami osteoporosis. Bahkan wanita yang selepas menopause ataupun mereka yang menyusukan anak ataupun mereka yang pregnant berisiko tinggi kerana keperluan kalsium mereka adalah tinggi. So juga kadang-kadang hormon juga mainkan peranan kerana hormon ini akan berubah mengikut pertambahan umur. So sebenarnya ada 2 soalan daripada Nani. Pertama tadi Nani ada tanya jisim dan ketepatan tulang. Yang keduanya, jika mereka ini tahu mengenai kepentingan untuk menjaga tulang tetapi tidak mengamalkan cara hidup ataupun pemakanan yang sihat, so sebenarnya ia akan beri impak, betul, impak yang akan menjadi osteoporosis akan menjadi lebih teruk, yang kita panggil severe osteoporosis, yang mana saya sebutkan tadi tulang yang rapuh ini akan menjadi patah ataupun retak. So apabila ini berlaku, ia akan beri kesan kepada kehidupan, di mana ia akan mendatangkan rasa sakit pada tulang, pada sendi. Kalau tak retak atau tak patah sekalipun, ianya akan menyebabkan kesakitan, terutamanya apabila kita ingin bergerak, bangun daripada tidur, bangun daripada kerusi, ataupun kita akan hilang kekuatan pada otot, di mana flexibility otot kita akan berkurangan, di mana kita akan hilang keseimbangan badan, balance tu hilang, posture kita lari, dan akhirnya lama kelamaan kita akan mengalami kesukaran untuk bergerak bebas dan akhirnya akan menjejaskan kualiti itu. So ini pentinglah, walaupun kita dah tahu mengenai kepentingan tapi kita biarkan. So akhirnya dia akan menyebabkan komplikasi daripada osteoporosis ni tadilah, lebih kepada mengganggu fungsi kehidupan dan gaya hidup. Okey doktor, terima kasih atas jawapan tadi. Sebenarnya banyak lagi kita nak tanya, nak teruskan perbincangan, tapi apa kata kita rehat seketika dan kita nak lihat, kita nak tonton dulu VT istimewa yang dibawakan oleh Anlin. Apa kata kita sama-sama saksikan sebelum kita sambung perbincangan kita. Okey, saksikan. Sekaranglah masa terbaik dalam kehidupan anda. Semakin berusia, pergerakan mungkin semakin sukar dan ketinggalan saat bermakna apabila kepadatan tulang dan kekuatan otot berkurangan. Anlin Gold 5X baharu dirumus secara saintifik dengan MFGM aktif, kalsium, protein, kolagen dan vitamin. Nikmati kebaikan Anlin Gold 5X. Bergeraklah dengan fleksibiliti dan tenaga hari ini. Nikmati saat bermakna dengan kebaikan Anlin Gold 5X. Okey, itu dia. Tahukah anda sebenarnya Anlin mempunyai 2 produk susu tepung di pasaran, macam mana anda dapat lihat kat sini, iaitu Anlin Actifit 3X dan Gold 5X. Okey, Mega,
Mungkin Puan Mega boleh jelaskan dengan lebih detail lagi apakah ciri Enlin Gold 5X macam di sini dan juga Enlin Active Fit 3X, Puan Mega. Alright. Okey Nani, sebelum saya pergi kepada situ kan, saya ingin menerangkan sebenarnya Enlin ni kita lebih dah dalam 30 tahun dah sebenarnya kita dalam kajian kesihatan tulang ni ya, memberi perhatian. So berbagai penyelidikan dan juga beberapa kajian secara klinikal telah kita lakukan dan semuanya berpusat daripada New Zealand lah. New Zealand ni di mana bahan utama yang kita gunakan dalam penghasilan Enlin tentulah berkhasiat dan juga halal kita pastikan ya sepanjang rantaian pembekalan makanan. Jadi bila kita dah banyak melihat dan melakukan penyelidikan, jadi kini sebenarnya Enlin 3X dan juga 5X ini adalah antara produk yang telah banyak diperbaharui daripada mula kita muncul di dalam pasaran di Malaysia sejak lama dulu ya. Jadi sekarang ini kalau kita tengok Enlin Active Fit 3X, dia lebih kepada untuk memberi option kepada orang dewasa ya. Jadi semua orang dewasa sebenarnya boleh mengambil produk ni. Dia mengandungi kalsium yang tinggi dan juga sumber protein yang tinggi dan juga terdapat lebih, kalau kita lihat kan compare kan antara Enlin 3X ni dengan susu tepung biasa, dia mempunyai lebih daripada 50% nutrien ya. Maksudnya lebih tinggilah, lebih 50% tinggi berbanding dengan susu tepung yang biasa. Kemudian dia juga mengandungi selain daripada itu vitamin-vitamin lain lah, sebab ada memang fortified kan dengan vitamin dan juga mineral ya, seperti vitamin B dan juga zinc dan juga magnesium. Kemudian dia datang dalam dua perisa yang istimewa dan delicious lah, lazat. Sebab kita tahu kadang-kadang ramai orang daripada Malaysia ni mahu coklat lah, mahu biasa. Jadi ada dua perisa utama. Kemudian kalau kita lihat pula kepada Enlin Gold 5X, ini sebenarnya produk yang telah pun diuji secara klinikal dan produk ini sebenarnya telah diolah secara saintifik lebih sesuai kepada mereka yang berumur 45 tahun ke atas ya. Di mana dia selain daripada kalsium yang tinggi, ada collagen, protein yang tinggi, mempunyai satu nutrien penting iaitu kita panggilkan MFGM ataupun milk fat globule membrane, yang ini tidak terdapat di dalam Enlin 3X tetapi lebih tumpuan kepada 5X sebab ini yang telah kita jalankan ujian secara klinikal ya. Di samping itu dia juga tidak ada sebarang gula tambahan. Jadi kalau sesiapa yang agak prihatin terhadap pengambilan gula tambahan, rest assured saya boleh pastikan tidak ada gula tambahan di dalam formula ini. Tetapi apa yang ada adalah natural milk, natural lactose, which is orang kata gula secara semula jadi ya. Jadi itu tidak mengganggu dalam daripada segi kesihatan kita, lebih menyokong kepada kesihatan kita. Jadi pengambilan produk Enlin ini dengan 2 gelas sebenarnya dapat menyokong 100% keperluan yang diperlukan oleh badan kita daripada segi kalsium dan juga zat-zat nutrisi untuk menyokong kesihatan tulang tadilah yang kita sebutkan ya. Jadi sebab itu selain daripada pemakanan ini, kita juga sering menggalakkan orang ramai supaya menjalankan gaya hidup sihat, kerap bersenam dan mengambil diet yang seimbang. Sebabnya kita mahukan Enlin ini menjadi sebahagian daripada diet yang seimbang dan boleh diambil setiap hari ya. Macam mak saya pun sajalah ya, sebab kita memang menggalakkan. Mak saya dah umur 80 tahun memang mengambil susu Enlin ini, masih boleh bergerak ke mana sana sini. Alhamdulillah. Okey. Jadi rasanya penonton pun ramai dah mungkin boleh tangkap tadi dan boleh faham apa yang disampaikan oleh Puan Mega tentang kedua-dua jenis susu iaitu Enlin Gold 5X dan Enlin Active Fit 3X. Menarik. Jadi saya nak tanya siapa yang nak dua set hadiah istimewa ini? Siapa yang nak komen nak di bawah. Komen nak NAK di ruang komen, saya nak beri secara percuma. Yes, free kepada penonton yang bertuah. So komen nak dulu, komen cepat-cepat. Okay,
Dan jika anda sudah bersedia untuk memenangi satu set gym bag dan Enlin Activate 3X 1 kilogram atau satu set gym bag dan Enlin Gold 5X 1 kilogram ini, dengar baik-baik soalan yang saya bacakan ini, dan kita nak cari 2 penonton yang paling pantas menjawab dengan cepat dan tepat di ruangan komen. Anda lah yang bakal memiliki hadiah istimewa ini. Okay, are you ready? Okay, jadi apa kata anda berikan, senang je, satu sahaja ciri bagi setiap produk Enlin Gold 5X dan Enlin Activate 3X seperti yang telah pun dinyatakan oleh Puan Mega tadi. Maksudnya jawapan anda hanya perlu satu ciri untuk Gold 5X dan satu untuk Activate 3X. Senang sahaja kan? Okey. Jadi kita bagi masa sikit untuk anda jawab cepat-cepat. Kita hanya nak pilih 2 sahaja yang terpantas. Okey, jadi anda jawab dan pihak admin akan menghubungi pemenang untuk proses tuntutan hadiah. Tahniahlah siap-siap mana yang menang tu, 2 yang tu. Jadi bagi anda yang rasanya terlambat, tak dapat, tak ingat, tak apa, jangan risau. Nampak tak ada QR code dekat tepi tu? Nampak tu? Nampak dekat frame tu? Anda boleh scan tu, dan anda boleh dapat voucher RM5 off jika anda membuat pembelian susu Enlin Gold 5X atau Enlin Activate 3X di Lazada atau Shopee. So agak-agak rasa macam dah terlambat dan nampak dah 2 orang dah jawab, macam mana? Claim lah voucher tu RM5. Okey lah. Terima kasih kepada semua yang menyertai pertandingan kita tadi ni. Okey, apa kata kita beralih untuk segmen yang seterusnya. Kita nak tanya soalan kepada doktor. Doktor dah jawab tak soalan tadi? Rasa doktor menang tak? Back tu. Okey, doktor. Alright, doktor. Kita kan selalu dengarkan orang kata mencegah itu lebih baik dari mengubati. Alright? Betul. Jadi sebenarnya apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu berisiko mendapat osteoporosis? Kan tadi kita sebut 1 daripada 4. So apa sebenarnya faktor-faktor tu? Cuba doktor berikan. Okey. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berisiko untuk mendapat osteoporosis. Sebenarnya ikut clinical practice guideline lebih mudah kita bahagikan kepada 2, iaitu yang kita panggil modifiable dengan non-modifiable. Modifiable ni adalah faktor boleh ubah dan satu lagi non-modifiable yang tak boleh diubah. So apa tu faktor yang modifiable? Pertama adalah pengambilan diet yang tidak betul ataupun kurang, di mana diet yang penting untuk tulang adalah diet tinggi kalsium dan vitamin D. So apabila kalsium dan vitamin D itu kurang, so pembentukan tulang itu tidak kuat dan menyebabkan tulang itu menjadi rapuh. Seterusnya adalah mengamalkan gaya hidup yang tidak aktif atau kita panggil sedentary lifestyle, di mana ini akan menyebabkan seseorang itu mengalami risiko osteoporosis yang lebih tinggi kerana sistem muskuloskeletal mereka yang tidak kuat atau lemah. Seterusnya adalah mereka yang kuat merokok. So kepada perokok di luar sana, dengar ni. kurang atau berhenti dan pengambilan alkohol ataupun kafein yang tinggi. So begitu juga jangan terkejut untuk mereka yang sangat kurus, BMI rendah, iaitu BMI di bawah 19, kerana ini akan menyebabkan jisim badan juga berkurangan dan untuk menyokong tulang juga menjadi lemah dan tidak kuat. So ini akan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Seterusnya adalah masalah-masalah seperti kita panggil masalah hormon kurang, disebabkan masalah estrogen, di mana yang itu boleh diubati kadang-kadang dengan kita buat rawatan hormon. Seterusnya risiko yang seterusnya adalah kita panggil non-modifiable, iaitu yang tidak boleh diubah. Pertama sekali adalah faktor umur, advancing age, iaitu mereka yang berumur 50 tahun. So umur ni tak boleh ubah. Kita cuba buat injection ke, cuba buat rawatan tak boleh. Umur tetap umur. Even tu orang kata age is number, tapi ialah dia still akan meningkatlah 50, 60, 70. Dan kat sini saya juga ingin mengatakan bahawa antara risiko yang tak sedap nak cakap adalah faktor
jantina lah, perempuan. So perempuan kerana mereka memerlukan kalsium yang tinggi terutamanya macam saya sebutkan tadi breastfeeding mothers, breastfeeding, pregnant atau hampir menopause, di mana keperluan kalsium mereka adalah tinggi. Seterusnya adalah sejarah keluarga. Juga seperti saya sebutkan sebentar tadi, apabila keluarga mempunyai masalah ataupun latar belakang osteoporosis, yang itu pun tidak dapat dielakkan. Seterusnya adalah kita pernah jatuh. Apabila kita jatuh, kita patah. So apabila patah, tulang tadi yang sudah berjantung atau sembuh, selalunya ia tidak kuat. Kerana bila patah, otot-otot kita juga cedera. So otot ini tidak dapat menjadi kuat seperti yang sebelumnya, menyebabkan risiko osteoporosis itu ada. Dan seterusnya di sini ada tambahan iaitu etnik lah, macam disebutkan tadi orang Asia lah kan. Orang Asia dia lebih senang untuk dapat osteoporosis. So seterusnya adalah orang lelaki pun ada juga dia orang punya faktor, tapi dia lebih kepada boleh ubah modifiable, seperti mereka yang mempunyai kadar testosteron yang rendah kerana ia boleh kesan yang negatif kepada kesihatan tulang. So di sini saya ingin sebutkan tentang hormon, di mana terdapat dua hormon yang penting untuk penyerapan tulang. Bagi perempuan adalah estrogen dan bagi lelaki adalah testosteron. So apabila perempuan dia menopause, dekat situlah mereka senang dapat osteoporosis. So kat sini kita perlu jagalah. Di samping itu juga kita perlu ingat penyakit-penyakit juga boleh menyebabkan osteoporosis, seperti penyakit thyroid, penyakit buah pinggang, penyakit endokrin, ataupun mereka yang mengambil ubat-ubatan di luar sana, ubat-ubatan tradisional, di mana ubatan tradisional ini mengandungi selalunya steroid. Steroid ini memang dia akan memberi orang kata kesihatan ataupun kesakitan yang cepat, dia legakan kesakitan cepat, rasa segar, rasa orang kata bersemangat, tapi dia lebih bersifat sementara. Dia memberi kesan pada tulang, di mana tulang menjadi rapuh dan akhirnya patah. So di luar sana berhati-hatilah jika ingin mengambil ubat-ubatan, terutamanya ubat-ubatan tradisional. Right, okay. Jadi lebih baiklah minum susu Enlin. Okay doktor, mungkin doktor boleh kongsikan sebab kita sekarang dah tahu antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita berisiko untuk menghadapi osteoporosis. Mungkin ada juga cara-cara atau kaedah kita boleh elak untuk elak osteoporosis ni doktor. Okay, actually ya betul, osteoporosis ni boleh dicegah. Nak cegah ni kita berdasarkan faktor-faktor risiko tadilah. Pertamanya utamakan gaya hidup sihat, tanpa merokok, kita tak minum alkohol. Even sebenarnya yang ni untuk non-muslim lah. Untuk yang muslim kadang-kadang kita suka minum kafein kita minum kopi. So kafein ni pun memberi kesan juga, di mana kafein ni dia mengurangkan penyerapan kalsium daripada usus. So pengambilan nutrisi yang baik seperti pengambilan kalsium yang tinggi dan juga vitamin D macam Omega sebutkan tadi, kita boleh pagi-pagi ambil cahaya matahari untuk vitamin D. Untuk kalsium kita boleh mengambil penyusu, sebagai contohnya susu-susu di luar sana, susu yang sekarang ni kita ada Enlin. So itu salah satu susu yang disyorkan untuk mendapatkan kekuatan tulang dan otot. Perubahan gaya hidup ni penting, di mana ia akan memberi kesan kepada kehidupan seseorang tu. Selain itu, kita perlu melihat juga osteoporosis ni secara menyeluruh dan holistik. So kita perlu nasihatkan, bukan untuk diri kita je, kepada keluarga emas, kepada ibu bapa kita, supaya lebih berhati-hati, supaya mereka tidak jatuh. Kerana bila jatuh, mereka boleh mendapat risiko untuk dapat kepatahan, terutamanya yang berumur 50 tahun ke atas. So apabila berlaku macam ni, so amat orang kata susah untuk kita rawat, kerana tulang-tulang yang patah ni selalunya dia akan orang kata tulang yang tidak mampat, so kesembuhannya agak lambat. So di situ juga penting, bukan untuk kita je, untuk semua orang melakukan aktiviti-aktiviti seperti senaman. Senaman apa yang kita boleh buat? Contohnya jogging, brisk walking, even menari, menari zumba,
dan kita boleh orang kata berenang, berbasikal. Semua ini penting untuk meningkatkan kekuatan dan keseimbangan otot, dan ia juga boleh mengurangkan risiko osteoporosis. So benda ni semua orang kata pentinglah untuk kita ambil tahu, kita cegah dahulu sebelum dapat. So cegah banyak caranya di mana saya sebutkan tadi. So di situlah aktiviti yang sihat, makanan yang seimbang, dan juga yang seterusnya saya mungkin boleh tambah adalah mendapatkan berat badan yang ideal lah. Itu juga penting. Yang tu kepada mereka yang suka sangat nak berdiet, sebenarnya kena hati-hati juga bila mereka berdiet, nak kurus sangat tapi sebenarnya dapat masalah lain seperti usus. Betul. Janganlah sampai BMI 19. Size zero pula kata. Kurus juga, tapi kita bercakap kesihatan tu perlu dijaga. Okey, terima kasih doktor. Rasanya sangat wholesome, sangat menyeluruh. Okey, so Puan Mega, mungkin kita nak orang kata rangkumkan perbincangan kita ni sebelum kita akhir. Apakah saranan Puan Mega untuk penonton dewasa di luar sana khususnya, apa yang mereka boleh lakukan agar dapat mengekalkan kekuatan tulang mereka, Puan Mega? Okey Nani, seronok dengar penjelasan daripada doktor juga tadi kan? Seperti saya sangat setuju seperti apa yang doktor cakap tadi tu, senaman dan juga gaya hidup sihat serta pengambilan diet yang seimbang dapat membantu kita dalam penjagaan tulang dan kita perlu mengutamakan pemakanan di mana terdapatnya zat-zat seperti kalsium dan juga vitamin D, sebab ini penting dalam menyokong kesihatan tulang. Manakala protein tu juga perlu dan protein ni kita boleh dapat daripada berbagai sumber, tetapi kalau kita lihatkan protein datang daripada produk tenusu ni, dia adalah protein yang lengkap di mana kesemua amino acid yang essential orang kata terdapat di dalam protein susu. Sebab tu kita amat menekankan untuk pengambilan produk tenusu ini daripada kajian yang telah dilakukan oleh Enlin, sebenarnya 30% daripada responden kita sebenarnya tidak tahu berapa banyak yang diorang perlu ambil sama ada daripada segi kalsium ataupun vitamin D ni untuk keperluan harian mereka. Jadi mereka mungkin tahu tapi dia tak tahu banyak mana nak ambil kan. Betul. Kemudian hanya 30% juga yang sebenarnya mengambil susu sebagai sebahagian daripada diet. Jadi ini adalah sebenarnya sangat-sangat rendah mengikut saranan daripada kesihatan, Kementerian Kesihatan dan juga Kesihatan Sedunia, Badan Kesihatan Sedunia memang menggunakan pengambilan produk tenusu Jadi sebagai contoh, tentulah kami daripada pihak Enlin mempunyai pilihan untuk para pengguna di sana dan juga orang dewasa di sana untuk membuat pilihan. Kami telah menyediakan Enlin Activate dan juga Enlin Gold yang mempunyai nutrisi-nutrisi penting dalam membantu kesihatan tulang, otot dan sendi. Seperti yang saya cakapkan tadi, Enlin Activate tu kita ada setiap gelas dia mempunyai kalsium tinggi, protein tinggi, vitamin B2, B6, B12 ni semuanya untuk tenaga, vitamin C, D dan E dan juga dapat menolong membantu kesihatan secara keseluruhan. Manakala Enlin Gold 5X mengandungi tambahan daripada nutrisi-nutrisi penting tadi, terdapat pula MFGM aktif dan juga tanpa sebarang gula tambahan. Jadi ini sebenarnya telah diolah secara saintifik bagi membantu untuk memudahkan mendapat zat-zat yang penting dalam penjagaan tulang, otot dan sendi. Melalui kajian klinikal yang telah kami lakukan juga mendapati bahawa mereka yang mengambil susu yang telah ditambah dengan MFGM 2 gelas sehari beserta dengan senaman dapat melihat 2 kali peningkatan daripada segi sendi dia dalam segi peningkatan sendi dia, 3 kali peningkatan keseimbangan dan juga 40% peningkatan jisim otot berbanding dengan kumpulan kawalan. Jadi amat pentinglah. Jadi kita ambil 2 gelas sehari, mungkin boleh ambil pagi, boleh ambil petang sebelum tidur. Jadi perlulah kita menjaga. Saya sangat-sangat menyarankan kepada mereka tambah-tambah tadi macam doktor cakap, saya ni pun dah masuk
series kan. Perempuan lagi. Banyaklah dia punya faktor-faktor tu. Dia punya check tu kan. Yes. Jadi kita kena memastikan sebab kalau saya lah masih lagi mahu melakukan banyak aktiviti, tentulah kita sebagai orang Islam pun dalam tiap-tiap hari kita 5 kali sehari kan nak solat kan. Itu perlu untuk saya menjaga kesihatan tulang, kemudian untuk menjalankan aktiviti harian saya yang lain, untuk bersama keluarga, tambah-tambah dah boleh travel sekarang ni kan. Betul. Jadi kalau boleh tu kita biarlah sihat, dapat bergerak dengan baik. Okey, terima kasih. Banyak info dan ilmu baru yang dikongsikan. Jadi agar kita semua lebihlah bagi perhatian dalam penjagaan kesihatan tulang yang mungkin selama ni kita macam kurang cakna sikit untuk masa depan yang sejahtera. Alright. Jadi kita pun sudah menghampiri ke penghujung live kita. Jadi sebelum tu jom kita tonton satu lagi VT untuk memberi lebih kefahaman untuk kita berkaitan dengan produk Enlin ini. Silakan VT. Sekaranglah masa terbaik dalam kehidupan anda. Semakin berusia, pergerakan mungkin semakin sukar dan ketinggalan saat bermakna apabila kepadatan tulang dan kekuatan otot berkurangan. Anlin Gold 5X baharu dirumus secara saintifik dengan MFGM aktif, kalsium, protein, kolagen dan vitamin. Nikmati kebaikan Anlin Gold 5X. Bergeraklah dengan fleksibiliti dan tenaga hari ini. Nikmati saat bermakna dengan kebaikan Anlin Gold 5X. Okey, itu dia. Saya pasti ramai yang menonton, ramai yang dah dengar live kita dah dekat sejam ni, mesti ramai yang dah kata rasanya memang naklah beli Enlin ni. Inilah peluang yang diberikan untuk anda untuk mendapatkan voucher bernilai RM5 dengan cara yang sangat mudah. Tu nampak tu QR code tu, anda hanya perlu scan QR code dan secara automatik anda boleh gunakan voucher tersebut di Lazada atau Shopee untuk membeli Enlin Gold 5X ataupun Enlin Activate 3X. Okeylah, nampaknya itu sahaja masa yang kita ada, Doktor dan juga Puan Mega. Banyak sangat, terima kasih banyak-banyak kita dah berkongsi. Maka berakhirlah sudah medik keluarga yang dibawakan oleh Enlin untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada jemputan kita iaitu Dr. Farid Fikri Syukri, Doktor Pakar Ortopedik, General Traumatology dan Kecederaan Sukan dari Hospital Salam Shah Alam, dan Puan Megawati Suzari, pengarah pembangunan produk baharu, saintifik dan hal ehwal pematuhan Fonterra Brands Malaysia, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita hari ini. Dan akhir sekali, terima kasih pada anda ni yang menonton live kita daripada awal sampai akhir. Terima kasih banyak kepada followers keluarga, majalah keluarga dan sudi. Jadi semoga kita bertemu lagi. Stay safe, selamat merentas ke hati sesiapa, macam tu. Dan kita insyaAllah, terima kasih Puan Mega dan juga Doktor. Terima kasih Nani. Terima kasih Nani. Dan itu yang baik. Assalamualaikum dan bye semua. Bye.